Tak ada satu ayat Quran melainkan semua di bawah pengetahuan dia. Tak ada satu ayat Al-Quran melainkan dia tahu kenapa ayat itu turun, di mana ayat itu turun, bila ayat itu turun, kerana siapa ayat itu turun. Semua di bawah pengetahuannya. Sebab tu Nabi kata, kalau kalian nak dengar Al-Quran dibaca seperti ia diturunkan, maka dengarlah Al-Quran dibaca seperti mana bacaan Ibnu Ummu Abd Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia baca Quran macam Jibril ajar Nabi baca Quran. Ini Abdullah bin Mas'ud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hakikatnya menjadi asbab kita berhimpun tengah hari ini pada bulan Ramadan, yang mana semakin hari semakin meninggalkan kita. Rasa barunya masuk Ramadan. Tengok hari ni dah, sekejap lagi dah 19 Ramadan hari. Maghrib nanti dah masuk ke 19 Ramadan. Jadi tuan-tuan, hakikatnya masa yang berlalu begitu pantas. Bukan makin panjang, tapi umur kita makin pendek. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghantar Nabi alaihi wassalatu wassalam, para anbiya, untuk memperingatkan setiap daripada kaum-kaum dia tentang perkara yang sangat besar berkenaan dengan makna kehidupan, ujian di atas dunia dan kampung halaman di negeri akhirat. InsyaAllah tengah hari ini masa pendek, tuan-tuan, kita akan bermuzakarah sedikit berkenaan dengan sebuah peristiwa yang besar yang berlaku pada awal Ramadan yang Nabi dan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Tuan-tuan, kita mungkin dah ada pengalaman puasa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwah baginda di kota Madinah 13 tahun, belum ada perintah untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. 13 tahun Nabi berada di kota Mekah menyempurnakan dakwah. Allah tak turunkan apa-apa ayat Al-Quran untuk para sahabat berpuasa di bulan Ramadan. Habis itu sahabat tak puasa kan sebelum tu? Puasa. Mereka puasa apa? Ayyamul Bid. Ni puasa hari putih ni, tuan-tuan, ni sunnah yang cukup besar. Kerana Nabi mengamalkan, Nabi SAW menyempurnakan puasa hari putih ni setiap bulan daripada bulan-bulan Islam, 13, 14, 15 hari bulan, setiap bulan. Ini sunnah Nabi yang besar. Nabi berpuasa pada hari Isnin, pada hari Khamis. Dan Nabi banyak berpuasa pada bulan Rajab. Tuan-tuan, pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Sya'ban, dikala para sahabat ridwanullahi ajma'in, mereka bila berhijrah ke Madinah bukan lepas hijrah aman, damai, tenang, tak buat apa, tuan-tuan. Di Mekah mereka disusah payahkan dalam kerja dakwah, dibaling batu. Ada sahabat yang
hempas batu di atas badan dia Sayyidina Bilal. Ada sahabat yang dibaringkan di atas bara api sehingga belakang dia, darah, daging dia, lemak dia telah memadamkan bara api. Sayyidina Khabbab Al-Arat radhiyallahu anhu. Ada wanita yang disiksa, dicucuk, dibutakan mata dia, Sayyidatuna Zinnirah radhiyallahu anha. Ada keluarga yang dibunuh, disyahidkan ketika awal dakwah Nabi. Sayyidatuna Sumayyah binti Khayyat, Sayyidina Yasir bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ini perjuangan awal dakwah Nabi di bumi Mekah, 13 tahun dengan mujahadah. Tapi tak ada peperangan. Belum ada perintah mengangkat pedang berjihad jalan Allah. Tapi bila Nabi berpindah, berhijrah saja ke kota Madinah, maka telah datang satu lagi kewajiban. Sebelum para sahabat dihadiahkan dengan Ramadan, dengan puasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, telah diwajibkan ke atas kalian untuk turun berperang. Sebelum kutiba alaikumus siyam, sebelum diwajibkan ke atas kalian puasa, Allah Ta'ala telah memperintahkan para sahabat untuk keluar berjuang di jalan Allah. وَعَسَىٰ أَن تَقْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Dan kata Allah, adakala kamu benci satu benda tapi benda itu baik untuk kamu. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Adakala kamu sayang satu benda tapi benda itu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, turun Al-Quran pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Hadiah untuk para sahabat ridwanullah ajma'in. Ketika berada di Mekah, tuan-tuan kalau buka Quran, dia sama ada ayat Quran ni Makkiyah atau Madaniyah. Sama ada Al-Quran ayat dia diturunkan di Mekah ataupun diturunkan di Madinah. Dan tak ada Syamiyah, tak ada. Ayat Quran turun kat Syam, tak ada. Tuan-tuan, kalau kita perhati ayat-ayat yang turun di Mekah, kebanyakan ayat ialah perintah untuk mentauhidkan Allah. Jadi ayat berkenaan syariat, berkenaan dengan hukum-hukum fiqah ni kurang turun di Mekah. Dan ketika mana Allah memanggil para sahabat di kota Mekah daripada ayat-ayat Makkiyah, kebanyakan ayat panggilan ya ayyuhal insan, ya abdi, ya ibadi, panggilan-panggilan wahai manusia, wahai hamba, ya ayyuhan nas. Belum ada lagi panggilan seperti mana panggilan Allah kepada para sahabat ketika mereka di Madinah. Apa dia panggilan? Bila sahabat berpindah di Madinah, maka Allah mula memanggil para sahabat dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Tuan-tuan, kita pula kalau baca Quran, jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, pause, berhenti tak? Kalau Quran tu bukan terjemahan, dan kalau kita pun tak faham bahasa Arab, cari Quran terjemahan, ambil berat, highlight sekejap. Sebab bila Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, makna dia ada perintah khusus lepas tu. Jadi kalau kita buka ayat Al-Quran, jumpa ya ayyuhallazina amanu, maknanya ada perintah khusus. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Tuan-tuan, setiap daripada panggilan yang pangkal bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, maknanya ada ayat penting Allah nak beritahu khusus pada orang beriman. Ambil perhatian sungguh-sungguh wahai orang beriman. Begitulah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah turun ya Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min
qablikum, seperti kefarduan ke atas orang terdahulu sebelum daripada kamu. Apa natijah yang Allah nak daripada Ramadan, daripada puasa sebulan ni? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian dapat takwa. Bila? Bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Sebelum tu, bahkan di saat dan ketika tu, sahabat sedang disibukkan dengan peperangan demi peperangan. Kita selalu kata Badar ni perang pertama dalam Islam. Bawa tenang. Kita belik-belik kitab surah. Kita buka dalam kitab Muallim Madinah. Kita akan dapati bahawa sebelum peperangan Badar berlaku beberapa peperangan. Peperangan Abwa, peperangan Buwas, peperangan Rabigh, Zul Usyairah. Tuan-tuan, tengah hari ni kalau nak cerita semua perang ni, insya-Allah kita habis asar ataupun maghrib. Tapi kita potong semua. Saya cuma nak bawa tuan-tuan pergi pada satu perang sebelum Badar dan kita masuk Badar. Sebab perang ni penting. Ghazwah Usyairah berlaku pada bulan Jamadil Awal di penghujungnya. Dan Nabi berada di kampung Al-Usyairah sehingga awal Jamadil Akhir. Apa sebab Nabi memerintahkan 150 orang para sahabat bersiap dengan panji disiapkan oleh Nabi. Nabi bagi kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan, kita kena faham bila orang Islam berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan bumi Mekah, mereka telah meninggalkan rumah mereka dan harta-harta mereka. Abu Bakar Siddiq telah keluar selai sepinggang. Sayyidina Uthman bin Affan, Abdul Rahman ibn al-Auf, Suhaib Ar-Rumi, Umar Al-Khattab. Sahabat ini telah keluar meninggalkan bumi Mekah, meninggalkan harta-harta mereka, rumah-rumah mereka. Apa jadi kat rumah dengan harta yang ditinggalkan? Orang Quraisy, kita kena faham, Arab jahiliah ketika itu, mereka ni penjenayah yang cukup besar. Abu Jahal, penjenayah yang cukup hebat. Bukan kata penjenayah saja, dia pembunuh. Dia telah bunuh Sumayyah binti Khayyat. Dia telah bunuh Sayyidina Yasir bin Amr, bapa pada Sayyidina Ammar. Dia telah siksa Sayyidina Ammar, sehingga Sayyidina Ammar telah mengeluarkan perkataan mendustakan Nabi dalam keadaan terpaksa, yang ayat Quran turun menerima iman dia. Tuan, mereka ni kita kena faham penjenayah yang cukup hebat. Ada seorang nama dia Uqbah bin Abi Mu'ayz. Tuan-tuan ingat nama ni. Sebab hari itu saya bawa Jumaat Ziarah Badar. Saya pula lupa nak explain, nak cerita kisah dia ni. Sampai dekat Irq Zabiyah, satu tempat yang Nabi singgah ketika Badar, Nabi singgah ketika Haji Wada', Nabi singgah ketika Fathul Makkah. Bahkan Nabi Musa AS pernah singgah dengan 70,000 para Bani Israel tunaikan haji. Bahkan pernah juga disinggahi tempat tu, yakni Irq Zabiyah tu, oleh 70 Nabi bersolat di tapak tu. Dan Nabi SAW nak ambil keberkatan tempat tu, Nabi pun singgah dalam laluan Nabi. Kalau Nabi nak pergi Badar, nak pergi Makkah, Nabi akan singgah kat situ, Nabi akan tunaikan salat di situ. Di mana? Irq Zabiyah. Irq Zabiyah ni daripada kota Madinah lebih kurang 71 km. Tambah lagi 3.6 km, dia akan sampai ke Birrul Rawha. Birrul Rawha ni pertengahan jalan. Ada orang confuse. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi ada telaga. Di pintu 22 kat belakang, tapi nak tengok kena selak kapet. Telaga tu nama dia Birha, telaga Ha, milik Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Ditanda lagi. Sebab apa ditanda? Sebab Nabi suka minum air telaga tu. Berlaku peristiwa di situ. Abu Talha dengan keimanan, ketakwaan dia pernah solat duha dekat kebun dia. Tuan-tuan, di belakang Masjid Nabawi tu, daripada rumah Nabi, daripada border Raudah tu sampai ke belakang tu ialah kebun Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Dalam tu dulu ada rumah banglo, ada telaga. Telaga tu nama telaga Ha. Ada orang confuse telaga Ha dengan telaga Rawha. Telaga Rawha kat mana? Tengah perjalanan Badar. Tuan-tuan, kalau apa yang saya cakap ni mungkin ada yang tak pernah dengar, tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan take note, tuan-tuan tengok Google. Semua gambar tu dekat Google. Ataupun kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan buka saya punya YouTube channel, saya punya pergerakan perjalanan jejak sirah ni saya rakam, saya letak kat sana. Bukan untuk apa, untuk saya sendiri rujuk lah lepas tu. Tuan-tuan,
Nabi singgah di satu tempat yang bernama Irq Zabiyah. Saya lupa nak cerita dekat jemaah, sebab dekat situ ada satu kubur. Nabi singgah kat situ, mereka tanda musalla Nabi di situ. Dan ada satu kubur. Kubur tu tak ditanda pun, tapi kerana daripada percakapan orang ni pun cerita sampai sekarang kita tahu tu kubur siapa. Itulah kubur Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi saya sampai Rabiah itu, saya pun tunjuklah kubur tu. Saya kata, minta maaf tuan-tuan, ni musalla Nabi, yang depan tu adalah kubur Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lepas tu sekali ramai-ramai pergi sana, siap baca Fatihah. Alamak, kata tuan-tuan, sabar. Sebab tuan-tuan baca Fatihah ni, tuan-tuan, Uqbah bin Abi Mu'ayth ni ludah muka Nabi dulu. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni antara orang yang banyak menyusahkan Nabi SAW. Bukan sahabat. Dia ni ditawan dalam peperangan Badar, tapi sampai di Irzabiah Nabi buat keputusan untuk bunuh dia kerana teruk penentangan. Dia ni siapa sebenarnya? Uqbah bin Abi Mu'ayth ialah majikan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kerja Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk Islam? Penggembala kambing. Pagi Abdullah bin Mas'ud akan keluar, bawa kambing Uqbah bin Abi Mu'ayth pergi ke Bukit Al-Jiyad, mengembala di sana. Petang bawa balik kambing, balik masuk kandang. Ini kerja Abdullah bin Mas'ud. Uqbah bin Abi Mu'ayth cuma tengok dia sebagai budak suruhan, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan hamba, dia pekerja. Dia beza hamba, pekerja. Pekerja ialah orang yang bayar upah, gaji di atas pekerjaan dia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bukan hamba, dia ialah pekerja. Dia pengembala kambing. Disebut di dalam Hayatus Sahabah, satu hari Nabi dan Abu Bakar Siddiq dah selesai sibuk dengan dakwah, ditentang, dihina, dicaci. Nabi keluar, Nabi sampai di kawasan Bukit Al-Jiyad. Nabi nampak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tengah mengembala kambing. Dan Abdullah bin Mas'ud pun ni, masa tu dia tak ambil bahagian, dia tak ambil part tentang cerita dakwah Nabi ni, sebab sibuk dia dengan kambing. Yang duduk menentang Nabi siapa dia? Abu Jahal. Yang menentang Nabi siapa? Abu Lahab. Yang menentang Nabi siapa? Abu Sufyan. Menentang Nabi siapa? Semua pembesar-pembesar Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Mereka ni ialah orang-orang yang menentang Nabi masa tu di Darun Nadwah, Parlimen Quraisy. Hari-hari sibuk Parlimen Quraisy cerita macam mana nak hancurkan dakwah Nabi. Abdullah bin Mas'ud terlibat? Tak terlibat. Dia terlibatkan kambing ya. Tuan-tuan, Nabi habis selesai dakwah hari tu, Nabi penat, Nabi keluar. Dan Nabi nampak dia sedang gembala kambing. Nabi tanya dia, Nabi kata, wahai Abdullah, kalau ada susu kambing sikit untuk kami minum. Abdullah belum Islam masa tu. Dia kata, minta maaf, ini kambing bukan aku punya. Ini kambing cuma di bawah jagaan aku tak boleh bagi. Masya Allah. Nabi kagum dengan sifat amanah dia ni. Belum masuk Islam, sifat amanah tu dah ada pada diri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kata, kalau macam tu, wahai Abdullah, ada tak apa mana-mana kambing betina yang belum, yang masih darah lah, yang belum pernah beranak, belum pernah mengandung? Maka Abdullah telah tunjuk satu kambing. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni orang yang paling faham mansyah Nabi. Dia beza mansyah dengan talab. Talab ni keinginan. Mansyah ni bila Nabi nakkan sesuatu, Nabi tak payah tanya, dia tahu dah Nabi nak apa. Ini sifat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tak perlu tunggu arahan Nabi. Kita ada anak yang kita kena benda, kita kena suruh pun dia buat. Dan kita ada anak yang kita tak suruh pun, dia tahu kita nak apa, dia dah buat sebelum kita suruh. Ni Abu Bakar Siddiq memahami mansyahnya Rasulullah. Satu hari masa Nabi minta je kambing betina tu, Abu Bakar Siddiq dah cari batu. Cari batu yang melekuk supaya boleh tadah susu. Abu Bakar Siddiq seolah tahu dah Nabi nak buat apa. Ternyata Nabi pergi dekat kambing tadi, Nabi tepuk tempat susu kambing tu, bismillah. Tempat kambing tu tiba-tiba mengembang dan menitik-nitik susu keluar. Nabi telah perah susu kambing tadi. Nabi telah minum, Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah minum. Selesai kenyang Nabi dan Abu Bakar Siddiq minum, Nabi tepuk balik tempat susu, ikhlis, kecil balik tempat susu. Abdullah bin Mas'ud tengok, dia tak pernah tengok benda ni. Al-Imam Baihaqi menceritakan perkara ni dalam kitab Simpunan 1000 Mukjizat Nabi SAW. Di saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tengok benda ni, apa dia kata? Dia kata, "Alimuni hadha." Ajar aku macam mana kau buat ni? Nabi kata dekat dia, "Ya Abdullah, anta rajulul mu'allam." Kamu ni orang cerdik.
Kamu ni orang yang terpelajar. Dengar sini. Nabi dakwah dia pada Islam. Nabi cerita tentang iman, tauhid, akhirat. Tak ada tunggu apa-apa. Tak ada fikir apa. Abdullah kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus beriman kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud terus beriman kepada Allah. Tuan-tuan, bila Abdullah beriman kepada Allah, menyebabkan penentangan. Siapa dia? Yang paling teruk menentang ni ialah Uqbah bin Abi Mu'ayth, bos dia. Masa tu semua orang akan siksa hamba yang masuk Islam, pekerja yang masuk Islam. Sumayyah binti Khayyat dulu ialah hamba Abu Jahal. Tapi Abu Jahal merdekakan dia kerana nak nikahkan dia dengan Sayyidina Yasir bin Amr. Yasir bin Amr ni orang Yaman. Mai Mekah nak cari siapa? Ahli keluarga dia. Kenal Abu Jahal, rapat Abu Jahal, baik Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal telah kahwinkan dia dengan siapa? Sumayyah binti Khayyat. Dulu hamba, dia merdekakan, dinikahkan dengan Sayyidina Yasir bin Amr. Yasir bin Amr lahir Sayyidina Ammar bin Yasir. Ammar lahir merdeka. Bukan hamba. Sebab mak dia dulu bekas hamba Bani Makhzum. Tuan-tuan, maka Abu Jahal bila mana mengetahui iman mereka, tangkap mereka, seksa mereka, bunuh mereka. Begitu juga Bani Adi. Sayyidina Umar Al-Khattab, ketua Bani Adi masa itu, tangkap Sayyidatuna Zanirah, seksa, cucuk butakan mata dia. Dan begitu dengan Khabbab Al-Arat dan sahabat-sahabat, semua diseksa. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni, dia cerdik. Daripada awal dia masuk Islam, dia tak pernah berenggang dengan Nabi SAW. Mana ada Nabi itu dia. Dia sentiasa berada di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Tak ada satu ayat Quran melainkan semua di bawah pengetahuan dia. Tak ada satu ayat Quran melainkan dia tahu kenapa ayat itu turun. Di mana ayat itu turun. Bila ayat itu turun. Kerana siapa ayat itu turun. Semua di bawah pengetahuan dia. Sebab tu Nabi kata, kalau kalian nak dengar Al-Quran dibaca seperti ia diturunkan, maka dengarlah Al-Quran dibaca seperti mana bacaan Ibnu Ummu Abd, Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia baca Quran, macam Jibril ajak Nabi baca Quran. Ini Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu Nabi kalau duduk dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata, ya Abdullah, iqra' aliyah. Tolong baca Quran, aku nak dengar. Abdullah kata, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Aku baca Quran untuk Tuan, sedangkan Al-Quran Allah turunkan kepada Tuan. Nabi kata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku rindu nak dengar Al-Quran itu dibaca selain daripada aku. Wahai Abdullah, bacalah. Kata Abdullah, kerana Nabi nak dengar aku baca Quran, faqara'tu suratun Nisa, aku telah baca surah An-Nisa hatta balagtu, sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi kata, berhenti. Fara'aitu 'aina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Aku tengok mata Nabi bergenang, mengalir, menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bacaan ni. Tuan-tuan, surah apa Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca? Surah An-Nisa. Sampai ayat apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana keadaan kalian di akhirat nanti? Setiap kaum akan dibawa oleh Allah saksi ke atas mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida. Kamu wahai Muhammad akan jadi saksi untuk setiap daripada umat kamu. Nabi akan jadi saksi salat kita, tuan-tuan. Nabi akan jadi saksi puasa kita, zakat kita, haji kita, dakwah kita, ta'lim kita, ibadat kita, khidmat kita, semua amalan kita yang menjadi saksi di akhirat nanti ialah Nabi yang sedang runsing, yang sedang risaukan keadaan kita. Dunia Nabi risau, wafat Nabi risau lagi. Tuan-tuan, sebab tu Uqbah bin Abi Mu'ayth ni teruk penentangan daripada Nabi. Tuan-tuan, dalam peperangan Badar, Abdullah bin Mas'ud ikut peperangan ni. Tuan-tuan, kita balik saat pada Zul Ushairah sebelum kita pergi pada Badar. Zul Ushairah tujuannya ialah untuk sekat kafilah Abu Sufyan. Seluruh harta yang orang Islam tinggalkan di kota Mekah telah dirampas oleh orang Quraisy, orang musyrikin. Maka himpun seluruh harta ni, mereka bagi pada Abu Sufyan supaya Abu Sufyan bawa pergi ke Syam, jual barang-barang ni. Berita ni sampai kat Nabi. Kafilah Abu Sufyan meninggalkan bumi Mekah, bergerak ke Syam. Maka Nabi telah siapkan 150 para sahabat. Ini pasca peperangan Badar. Berlaku bila? Jamadil Awal, penghujung dia. Maka Nabi bergerak daripada Madinah sehinggalah lebih kurang 230 km Nabi sampai di sebuah kampung. Nama kampung tu Al-Ushairah, kampung Bani Mudlij.
Bila Nabi sampai di sana bersama 150 orang para sahabat, maka kata, ya Muhammad, Abu Sufyan, kafilah dia dah lajak dah, kalian lambat sikit maknanya intercept tu tak bertemu dengan Abu Sufyan, Nabi sampai lambat tempat tu. Jadi Abu Sufyan dah lajak ke depan. Nabi kata, kalau macam tu tak apalah, kita akan atur rancangan yang lain. Nabi tak terus balik. Nabi tinggal di kampung Ushairah sebentar. Nabi salat di sana hatta ada peristiwa yang berlaku. Sayyidina Ammar bin Yasir meriwayatkan, ketika kami berada di sana, aku dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kami duduk dan tengok Bani Mudlij mereka gali pergi. Tengah tengok gali pergi, mengantuk, kami duduk tertidur. Tiba-tiba Nabi datang. Aku dengar kata Ammar, Nabi sebut, Qum ya Abu Turab, qum. Bangun, bapak tanah, bangun. Abu Turab ni siapa dia? Rasulullah. Minta maaf, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipanggil Abu Turab, bapak tanah. Sebab apa? Diceritakan dia tidur masa tu, dia berguling kanan kiri, muka penuh dengan tanah. Bila Nabi kejut, dia bangun, dia pun bangun. Bila dia bangun, Nabi bagi tahu, wahai Ali, inginkah aku khabarkan kepada kamu dua golongan yang paling celaka? Sayyidina Ali dengar Nabi tanya, Nabi beritahu dua golongan yang paling celaka. Yang pertama ialah Uhaimar, golongan yang telah membunuh untanya Nabi Saleh. Kaum Samud dekat mana? Al-Ula, Madain Saleh, yang hari ni ramai orang Malaysia pekat-pekat ada pergi ziarah ni. Tempat azab di mana kaum Samud, mereka telah membina apa? Rumah mereka. Mereka telah tebuk gunung-gunung, mereka telah tebuk batu-batu, mereka telah tebuk tempat itu menjadi rumah-rumah mereka. Kalau pergi sana, tuan-tuan, hari ni rumah-rumah tu mereka dah jadikan hotel. Tuan-tuan boleh booking.com. Booking.com. Tuan-tuan nak masuk dekat dalam Madain Saleh tu kena bayar 90 rial tiket masuk, tuan. Bas akan bawa tuan-tuan pergi dalam. Dekat dalam tu hotel bayar lagi, tuan-tuan. Masya Allah, pakat-pakat bayar nak duduk kat tempat azab. Nabi lalu situ. Nabi lalu bila masa nak pergi perang Tabuk, apa Nabi buat? Nabi kata kat sahabat, tundukkan pandangan kalian, jalan laju-laju, menangislah kerana tempat ni dulu Allah azab. Siapa dia? Umat Nabi Saleh, kaum Thamud. Mereka berbangga dengan kekuatan mereka. Mereka boleh tebuk batu dan mereka boleh hidup dalam batu. Mereka boleh hidup dalam bukit, mereka boleh hidup dalam gunung. Allah nak hancurkan keingkaran mereka. Allah nak balikkan mereka kepada Allah. Allah hantar Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Saleh untuk dakwahkan mereka. Mereka ingkar kepada Nabi Saleh. Mereka kata kekuatan mereka, kehebatan mereka, mereka boleh hidup dalam batu. Allah nak tunjuk kehebatan Allah. Kalian hidup dalam batu, Allah mengeluarkan kehidupan daripada batu. Daripada batu Allah keluarkan unta hidup. Batu yang tak hidup keluar unta hidup. Bukan kata keluar unta, unta yang keluar tu bunting. Allah. Apa kaum Nabi Saleh buat kat unta? Bunuh, tuan-tuan. Dahlah tak beriman, melihat mukjizat di depan mata mereka, bunuh unta tu lagi. Allah beritahu kecelakaan. Nabi kata mereka ialah golongan umat yang celaka kerana mereka mengingkari Nabi mereka. Mereka mengingkari mukjizat Allah. Mereka mengingkari perintah-perintah Allah. Ingkar kepada Nabi, kecelakaan kepada seluruh umat. Tuan-tuan, Nabi Saleh AS ni golongan pertama. Golongan kedua sebenarnya, Nabi pergi dekat Sayyidina Ali. Nabi pegang, Nabi angkat tangan Nabi SAW, Nabi letak di antara kening Sayyidina Ali. Nabi kata, golongan kedua wahai Ali yang celaka ialah yang akan bunuh kamu nanti, yang menyebabkan darah akan mengalir sehingga membasahi janggut-janggut kamu. Nabi pegang janggut Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali memerintah 4 tahun. Sayyidina Ali ni cerdik, tuan-tuan. Zaman Rasulullah, pusat pemerintahan Islam Madinah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, pusat pemerintahan Madinah. Uthman, Madinah. Sampai zaman Sayyidina Ali, dia buat keputusan untuk pindahkan pusat pemerintahan. Sebab apa? Ikhtilaf yang cukup teruk berlaku. Zaman Sayyidina Uthman, mereka bunuh Sayyidina Uthman di rumah Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, rumah Sayyidina Uthman ni dekat sangat dengan rumah Nabi di Raudah. Mereka bunuh sahabat Nabi, mereka bunuh menantu Nabi dalam keadaan di depan makam Nabi SAW di rumah Sayyidina Uthman. Allah. Sayyidina Ali tak mau pertumpahan darah berlaku lagi di depan Nabi. Apa Sayyidina Ali buat? Pindahkan pemerintahan dekat Kufah. Pindahkan pemerintahan dekat Kufah. Kalau berlaku apa-apa peristiwa, ikhtilaf, pembunuhan, pergaduhan, maka tak berlaku depan Nabi SAW. Ini Sayyidina Ali punya adab dengan Nabi SAW.
Ya, Sayyidina Ali dibunuh. Bukan orang kafir. Yang bunuh Sayyidina Ali siapa dia? Abdul Rahman ibn Muljam, tuan-tuan. Orang Islam, hafizul Quran, guru agama yang mengajarkan Islam. Tapi kerana dalam hati dia apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dia ada orang bukan tak tahu agama, tapi dia tahu. Tapi dalam ni yang salah, penyakit ni. Dengki orang, tak puas hati orang. Dibunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ditetak kepala Sayyidina Ali, tuan-tuan. Allah. Orang yang mengaku kita beriman kepada Allah, tak kala membenci para sahabat radhiyallahu ajma'in, membunuh menantu Nabi, membunuh sepupu Nabi SAW. Macam mana dia boleh rasa lagi dia beriman? Tuan-tuan, dia ditangkap untuk diqisas. Apa perkataan yang keluar dari mulut Abdul Rahman bin Muljam? Dia kata, kalian potonglah jasad aku sekeping-sekeping, kerana aku ingin melihat jasad ni gugur di jalan Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, nak mati dah pun rasa betul lagi. Hak ni kita takut tak? Kita doa pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Supaya Allah Ta'ala zahirkan yang betul tu betul, kita dapat ikut yang betul tu dengan betul. Supaya Allah Ta'ala zahirkan yang batil tu batil, supaya kita boleh tinggalkan kebatilan tersebut. Risau, tuan-tuan. Yang paling risau apa dia? Yakin betul tapi salah. Moga Allah jauhkan kita, tuan-tuan. Maka Nabi SAW tinggal sekejap di Zul Ushairah tadi, dan Nabi berusaha balik Madinah. Tapi Nabi tak balik semua. Nabi tinggal 2 sahabat. Siapa yang Nabi tinggal? Talha bin Ubaidillah dengan Sa'id ibn Zaid. Talha bin Ubaidillah, Sa'id ibn Zaid. Dua-dua ni ialah sahabat yang 10 dijamin syurga. Nabi perintahkan mereka bergerak ke Luj. Daripada Zul Ushairah bergerak pergi Luj. Luj ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan search di Google, the Maldives of Saudi Arabia. Cantik tempat tu. Saya hari tu hampir bawa jemaah pergi Luj. Kita nak buat package Mekah, Madinah, Luj. Tapi bila saya tengok pendaftaran jemaah dekat dalam jemaah tu, dalam grup tu, dalam travel tu, lebih 50% pertama kali main umrah. Jadi bila 50% lebih pertama kali, saya kata batal Luj. Sebab baik kita banyak masa kat Masjid Nabawi, banyak masa Masjidil Haram. So kalau pergi Luj, confirm ambil masa 2 hari lagi sana. Tapi untuk orang yang dah biasa dah ulang alik pergi Mekah, Madinah, ulang alik, tak apa, jom kita pergi Luj. Kita tambahkan ilmu sirah kita. Sebab di Luj ada beberapa tempat sirah. Antaranya Sariyah Anbar. Sariyah Anbar, tuan-tuan. Nabi pernah hantar Sariyah, tentera para sahabat, untuk dalam satu peperangan, makanan habis. Mereka lalu di pesisiran pantai sehingga sampai di Luj, Allah Ta'ala telah hantar ikan paus terdampar dekat tepi pantai. Dan ikan tu nama dia ikan ambar. Sahabat telah potong ikan ni, bawa jadi bekalan makanan sampai selesai perang. Bawa balik lagi ikan tu dikeringkan, Nabi pun boleh makan kat Madinah. Peristiwa Sariyah Ambar berlaku kat mana? Luj. Tuan-tuan, kalau balik ni buka Google Luj. Kita di Saudi, saya minta maaf, tuan-tuan. Ada makcik-makcik kita saja tanya soalan cepu cemas. Apakah ibu negara Saudi? Dengan yakin mereka jawab Mekah, tuan-tuan. Mekah, la ilaha illallah, makcik. Mekah bukan ibu negara Saudi. Ibu negara Saudi mana? Riyadh. Riyadh tu apa dia? Riyadh tu Najd. Najd apa? Tanah Yamama. Antara tempat yang kuat menentang Nabi SAW. Riyadh dulu, tuan-tuan. Tapi daripada sana asbab dakwah Nabi, Raja Yamamah Sayyidina Sumamah bin Uthal masuk Islam. Tuan-tuan, Nabi hantar 2 sahabat pergi Luj. Di sebuah wadi ada satu nama Wadi An-Nakhbar. Di situ ada satu rumah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan nama sahabat tu Kush Al-Juhani. Jadi 2 sahabat ni, Talha bin Ubaidillah dengan Sayyidina Sa'id ibn Zaid, mereka duduk dekat rumah Kush Al-Juhani. Untuk apa? Mereka dihantar oleh Nabi sebagai mata-mata. Nak tunggu bila? Tunggu berita kafilah Abu Sufyan patah balik bila? Sebab hari tu nak masa Abu Sufyan pergi, intercept tak jadi. Sekarang ni Abu Sufyan dah balik, dah berniaga, dah untung. Keuntungan tu dia akan bawa balik ke Mekah untuk diagih-agihkan sesama mereka. Maka Nabi kata, wahai Talha, wahai Sa'id, kalian tunggu di sana, dapatkan berita kafilah Abu Sufyan, kita akan intercept waktu mereka balik pula. Maka berapa lama? Jamadil awal, Jamadil akhir Nabi balik, Rejab, Sya'ban. So 2 bulan
Sahabat ni tunggu dekat Luj, dekat Wadi An-Nakhbar. Kami tahun lepas pergi Luj, naik GMC. Disangkakan 4-wheel drive kita sewa. Bukan. Masuk padang pasir tuan-tuan, tenggelam. Tayar tenggelam. Kita orang Malaysia tuan-tuan, biasa dah tayar tenggelam dalam lumpur ni. Kita pun letak macam-macam batu lah, apa-apa lah. Makin letak tuan-tuan, makin tekan minyak, makin tenggelam dia. Inna lillah. Rupanya padang pasir ni tak macam lumpur. Jadi apa yang berlaku, kami kat sejam tuan-tuan, tak tahu nak buat apa. Orang Malaysia semua 4 orang penunjuk jalan, tak ada kan. Kami pandai-pandai sendiri. Allah hantar 2 badui datang. Tak cakap apa. Datang. Tengok tayar dah tenggelam separuh. Dia terus buka angin. Buang habis angin tayar. Dia suruh tolak, start enjin. Baru naik. Kami lega. Alhamdulillah. Dah dapat keluar. Jadi kita pun cari petrol pump. Nak isi balik angin. Jadi nak pergi petrol pump tu kena lalu jalan tar. Tuan-tuan bayangkan jalan kempeh, tayar tak ada angin. Atas tar. Sampai dekat petrol station, nak isi angin, bengkak habis semua tayar tuan-tuan. Oh, jam kita, aduh bengkak ni. Tayar kita sewa ni. Tuan-tuan, Alhamdulillah dekat Saudi tayar dia tak mahal macam kat Malaysia. Kami tukar 4 biji tayar 5,000 rial tuan-tuan. Allah kata, sewa dah mahal, tukar tayar lagi kan. Inilah harga dia. Tuan-tuan, dekat mana? Wadi An-Nakhbar di Luj, di rumah Kush Al-Juhani radhiyallahu anhu. Lepas duduk sampai bulan Syaban, lepas balik ke mana? Ke Madinah. Lepas dapat berita bahawa Abu Sufyan dalam perjalanan balik dari Syam. Nabi kata, sekarang kita buat persiapan. 313 orang bersiap untuk apa? Untuk intercept kali kedua kafilah Abu Sufyan. Apa tujuannya? Nak ambil harta Abu Sufyan rampas untuk kita, untuk diambil balik hak kita. Orang Islam punya hak, harta orang Islam, duit orang Islam. Tuan-tuan, 313 orang. Yang dalam kepala otak mereka pergi bukan untuk perang. Pergi mana? Pergi untuk ambil harta mereka balik. Kafilah Abu Sufyan dalam 50 orang. Kafilah Abu Sufyan dalam 50 orang. Jadi Nabi bentuk 313 orang di kalangan para sahabat. Bergerak daripada Madinah pergi Badar. Berapa kilometer? 150 kilometer. Bulan Ramadan. Tahun pertama diperintahkan oleh Allah untuk para sahabat puasa. Tahun tu juga untuk pergi perang. Tuan-tuan, apakah mereka kata, ya Rasulullah, tahun ni kan tahun pertama puasa, apa kata kita tangguh lepas raya? Kita macam tu kan, kita relax dulu bulan puasa ni. Benda bulan puasa dia. Tuan-tuan, mereka faham Ramadan bukan hanya bulan ibadat, tapi Ramadan bulan dakwah. Mereka bergerak 313 orang, 70 ekor unta, 2 ekor kuda, 1 ekor unta, 3 orang naik. Termasuklah unta Nabi SAW. Kod-kod Nabi VVIP tuan, naik seorang-seorang. Tak, Nabi pun naik 3 orang. Tuan-tuan, ada sahabat yang tak ada pedang pun, ada sahabat kasut pun tak ada. Kerana dalam kepala mereka, kita nak pergi ambil harta kita, bukan nak pergi perang. Tapi bila sampai tempat yang saya cerita kat tuan-tuan tadi, mana? Irq Zabiyah. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan type Irq Zabiyah. Sampai di situ Nabi dapat berita. Apa dia? Abu Sufyan telah menghantar utusan. Ini special punya delivery tuan-tuan. Ninja van. Nabi hantar, Abu Sufyan hantar satu orang lelaki yang bernama Damdam. Damdam pecut daripada mana? Daripada perjalanan Syam tu, daripada kawasan Luj, sebenarnya Yanbu' tu, pecut terus ke Mekah. Lebih kurang 400-500 km sampai di Mekah. Damdam telah potong telinga unta dia. Darah tadi diletakkan di badan dia, dikoyak-koyakkan baju dia. Dia naik atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais kat mana? Belakang Bukit Safa. Sekarang dibina istana singgah Saudi. Dulu kita nampak seketul bukit kat sana. Sekarang tuan-tuan pergi Mekah, apa pun tak nampak. Bukit apa pun tak nampak. Mutawif kata, tuan-tuan, itu Jabal Abi Qubais. Garu kepala jemaah. Mana Jabal ni ustaz? Mana bukit? Tak ada bukit pun. Tu bukit lah tu dulu. Sekarang ni dibina istana atas bukit tu, dipalam habis keliling, tak nampak bukit langsung dah. Itu Jabal Abi Qubais. Di situ Nabi pernah belah bulan. Di situ Nabi cerita tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Banyak peristiwa berlaku di atas Jabal Abi Qubais. Di situlah Damdam naik
dalam keadaan baju dia yang penuh berlumuran dengan darah, dicarik-carikkan. Dia telah himpun, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang Quraisy, mai sini aku nak bagi tahu. Kalian tengok keadaan aku, darah dengan koyak-koyak pada badan aku, kecederaan pada unta aku. Kalian bersiaplah, kafilah Abu Sufyan telah diserang oleh orang Islam. Masya-Allah. Abu Jahal orang paling semangat sekali. Dia kata, ini menandakan peperangan. Ayo semua siap untuk perang. 1,200 orang dihimpunkan. Dalam 1,200 orang tu ada satu orang lelaki yang hidayat sikit lagi nak masuk. Sekejap nak masuk, tolak. Sekejap nak masuk, tolak. Siapa dia? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni siapa dia? Utbah bin Rabi'ah ni salah seorang pembesar Quraisy yang pernah Nabi masuk dalam kebun dia masa dekat Taif. Masa Nabi dibaling batu di Taif, berdarah teruk di Taif, Nabi masuk dalam satu kebun anggur. Nabi berehat dalam kebun anggur. Kebun anggur tu milik siapa? Utbah bin Rabi'ah. Dia tengok Nabi cedera, Nabi berdarah, Nabi menangis, Nabi sakit, Nabi sedih. Dia jadi kesian, dia petik buah anggur nak bagi Nabi makan, cuma tak jadi. Sebab dia fikir ni kalau Utbah bagi Muhammad makan ni, nanti orang Mekah dapat tahu apa Abu Jahal akan cakap ni, apa Abu Sufyan akan cakap, apa Abu Lahab akan cakap. Takkan Utbah bantu Muhammad ni? Tak boleh, tak jadi. Patah balik, anggur dah ada dah. Panggil khadim dia, siapa dia? Adas, satu orang Nasrani, budak Nasrani. Adas bagi. Sebab tu Adas masuk Islam. Utbah tetap memerangi Nabi. Kalau ikut perang Badar, Utbah tak mau pergi. Tuan-tuan, Abu Jahal kata, siapa yang tak pergi perang Badar ni, maka dia ni bukan lelaki. Abu Jahal kata, siapa yang tak pergi perang ni, dia bukan anak jantan. Tuan-tuan, bayangkan, tercabar semua. Utbah tercabar. Dia ajak anak dia Al-Walid, dia ajak adik dia Syaibah, semua pergi perang Badar. Tuan-tuan, semua pembesar Quraisy keluar ikut perang Badar. Khalid Al-Walid siap nak keluar. Khalid Al-Walid dia pakai baju perang nak keluar. Abu Jahal kata, Khalid, kau nak pergi mana ni? Wahai Khalid, kalau kita semua pergi, siapa nak jaga Mekah daripada peperangan musuh-musuh? Harbul Bashur sedang berlaku masa itu. Khalid, kamu tinggal. Sebenarnya Allah selamatkan Khalid. Allah selamatkan Khalid. Itulah satu-satunya general peperangan Islam yang tak pernah kalah sepanjang hidup dia. Kalau dia ikut perang Badar, orang Quraisy kalah, maknanya dia pernah kalah. Tuan-tuan, Khalid diselamatkan oleh Allah. Khalid tak pergi perang Badar. Khalid jaga Mekah. Siapa seorang kita pergi? Abu Lahab. Abu Lahab tak pergi perang Badar. Abu Lahab ni Allah bagi kat dia sakit. Masa perang Badar ni dia kena wabak, dia kena penyakit. Kita kalau tengok muka Abu Jahal, tuan-tuan, dalam cerita-cerita filem-filem Arab, macam mana rupa Abu Jahal yang digambarkan? Tengok watak tu pun rasa nak pukul, tuan-tuan. Weh, muka dia rasa, memang muka jahat betul lah. Tuan-tuan, dalam sirah tak tulis macam tu. Dalam sirah, macam mana cerita, macam mana wajah susuk tubuh Abu Jahal. Abu Jahal ni handsome, minta maaf, Abu Lahab. Abu Lahab ni handsome, tuan. Abu Lahab ni salah seorang daripada anak Abdul Muttalib. Abu Lahab ni, dia diputih. Kalau dia malu akan merah muka dia. Siapa isteri dia? Ummu Jamil. Allah, Ummu Jamil. Jamil apa dia? Cantik ni. Ummu Jamil, ibu kecantikan. Memang cantik betul Ummu Jamil. Pernikahan Abu Lahab dengan Ummu Jamil, wedding of the year. Pernikahan lelaki yang handsome dengan wanita yang cantik. Ni Abu Lahab ni, pakcik Nabi. Tapi bila main dalam cerita-cerita sirah, cerita-cerita kartun apa, kalau watak Abu Lahab, woi, muka Masya Allah. Muka kita tengok pun rasa nak belasah. Muka Abu Lahab nampak betul-betul jahat betul lah. Tengok muka dah tahu jahat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak buat macam tu. Kadang-kadang orang yang muka tak jahat, kita tak tahu hati dia macam mana. Kadang-kadang orang muka nampak jahat, kita pun lagi tak tahu hati dia macam mana. Abu Lahab begitu keadaan berseri muka dia. Pakcik yang begitu mencintai Nabi. Bila Nabi lahir, antara orang yang paling sayang Nabi siapa? Abu Lahab. Cutikan kota Mekah, sembelih unta, bagi jamu orang makan. Ni hamba perempuan dia, Thuwaibah, diberikan untuk menjadi ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu susuan Nabi yang pertama sebelum Halimatun Sa'diyah. Siapa dia? Thuwaibah. Thuwaibah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Halimatun Sa'diyah, bawa ke kampung Bani Sa'ad. Tuan-tuan, sayang Nabi Abu Lahab dekat Nabi ni. Makin Nabi membesar sehingga Nabi kahwin dengan Sayyidatuna Khadijah. Nabi dapat anak orang dengan Sayyidatuna Khadijah 6. Perempuan 4. Tuan-tuan, anak Rasulullah membesar, Ruqayyah membesar, Ummu Kalthum membesar. Abu Lahab
berkenan. Dia kata, wahai Muhammad, apa kata kita rapatkan silaturahim kita? Dan sekarang ni Nabi anak saudara Abu Lahab. Sekarang ni apa kata kita rapatkan jurang persaudaraan kita? Aku nak masuk meminang dua anak perempuan kamu untuk dua anak lelaki aku. Anak lelaki Abu Lahab apa dia? Yang pertama Utbah bin Abi Lahab, yang kedua Utaibah bin Abi Lahab. Dinikahkan dengan siapa? Ruqayyah binti Rasulullah, Ummu Kalthum binti Rasulullah. Dua anak Abu Lahab nikah dengan dua anak Rasulullah. Tuan-tuan, sekarang ni Nabi dengan Abu Lahab makin apa? InsyaAllah sayang Abu Lahab dengan Nabi. Sampai bila? Sampailah wahyu turun. Sampailah Nabi mula buat dakwah. Ajak manusia pada Allah, ajak manusia pada iman, ajak manusia pada akhirat. Maka penentangan bermula daripada situ. Abu Lahab yang tadinya sayangkan Nabi, sekarang bertukar menjadi benci Nabi. Ummu Jamil kata, wahai Abu Lahab, macam mana Allah boleh angkat dia jadi Nabi, patut engkau jadi Nabi? Sampai macam tu. Bila Nabi panggil berhimpun di Bukit Safa untuk ajak Bani Hashim beriman kepada Allah, apa Abu Lahab buat? Abu Lahab kata, untuk ni kau himpunkan kami wahai Muhammad. Dia ambil batu nak baling kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Quran, tabbat yada abi lahab wa tabb. Celaka kata Allah kepada dua tangan Abu Lahab. Bukan tu ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia pun sama juga. Ummu Jamil pun terlibat dalam penentangan pada Nabi. Tuan-tuan, dalam perang Badar, semua orang pakat pergi perang Badar. Abu Lahab ya? Tapi Abu Lahab ni dia pengecut jugalah. Dia bagi alasan macam-macam. Dia kata, aku tak boleh nak pergi, aku tengah sakit semua. Dan dia tak pergi. Walaupun dia tak pergi, dia mati dengan wabak, tuan-tuan. Mati Abu Lahab dengan penyakit teruk, kulit berkudih pada badan dia, busuk jasad dia. Dan akhirnya tak ada siapa nak kebumikan dia. Dikatakan dia dicampak jasad dekat mana? Dekat bukit Abu Lahab ada lagi kat Mekah. Tuan-tuan, Allah hina mereka. Badar dipanggil sebagai Al-Furqan. Al-Furqan ni makna dia pembeza di antara hak dengan batil. Perang Badar dipanggil Al-Kubra, yang besar. Padahal yang ikut perang Badar ramai tak? 313 lawan 1000 je. Tak balik Uhud. Uhud berapa ramai? 700 lawan 3000. Khandak berapa ramai? 3000 lawan 10,000. Perang Tabuk berapa ramai? Nabi 10,000 lawan dengan 200,000. Itu pun tak jadi. Orang Quraisy tak jadi tak. Perang Mu'tah 3,000 lawan dengan 200,000. Perang Qadisiyah yang syahid dalam Islam 8,500 orang. Allah. Kalau nak banding semua jumlah ni dengan perang Badar, sikit je Badar. 313 lawan dengan 1000 je. Sampai di Irzabiyah Nabi kata dekat para sahabat, wahai para sahabat, aku menjanjikan kepada kalian harta-harta kalian, tapi sekarang ni telah sampai berita tentera Quraisy sedang bergerak. Sekarang ni apa pandangan kalian? Nabi bermesyuarah dengan sahabat kat mana? Dekat Irzabiyah, dekat dengan Birrul Rawha. Tuan-tuan, saya pendekkan cerita. Akhirnya para sahabat bersedia untuk bersama Nabi dalam perang Badar. Senjata tak cukup. Ada yang tak ada kasut, ada yang tak ada pedang. Ada yang tak sempat ikut. Orang Ansar ada yang tak sempat ikut sebab mereka sangka ni bukan perang, ni nak pergi ambil harta je. Siapa dia? Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, pakcik Anas bin Malik. Maka Nabi SAW bila balik dalam perang Badar, dia sedih. Dia jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, aku tak sempat ikut Badar, tapi kau akan tengok apa yang aku buat ni masa perang Uhud. Ternyata dia syahid dalam perang Uhud. Turun ni Al-Quran yang saya baca mula-mula tadi. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Asbabun Nuzul, syahidnya Sayyidina Anas bin Nadar, dicincang wajah dia, hancur. Turun ni Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di kalangan lelaki-lelaki yang beriman itu ada yang benar janji mereka dengan Allah. Apa dia janji dengan Allah? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak dapat pergi perang Badar, kau tengok apa yang aku akan buat dalam perang Uhud nanti. Masya Allah. Dia perang sampai syahid, sampai dia wajah dia dicincang, sampai tak ada orang kenal ahli keluarga dia pun tak kenal dia siapa, melainkan adik perempuan dia. Bila tengok tanda pada tangan dia, kata, ni Anas bin Nadar ni, pakcik pada Anas bin Malik. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, sebahagian mereka gugur syahid jalan Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, sebahagian masih menunggu lagi untuk menyempurnakan janji mereka dengan Allah. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, sikit pun mereka tak bergoncang, tak berganjak di antara janji mereka dengan Allah. Siapa yang tengah tunggu? Saya dan tuan-tuan semua.
Kalau kita pegang jalan yang sama, baiat yang sama seperti ahli Badar, kita sedang menanti untuk menyempurnakan janji yang sama. Tuan-tuan, mereka dah pergi dulu dah, mereka dah syahid dah. Tuan-tuan, sampai di Badar. Tuan-tuan nak tahu Badar tak Badar? Kalau tuan-tuan pergi Badar, tuan-tuan boleh tengok, oh dah Badar. Sebab apa? Sebelum Badar semua bukit batu. Tuan-tuan sampai Badar, tuan-tuan tengok bukit pasir. Bukit pasir yang cukup cantik. Bila nampak bukit pasir, maknanya kita dah sampai Badar. Tuan-tuan, di Badar, bila Nabi sampai, Allah firman dalam Quran, إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Ketika kalian berada di satu tempat yang bernama Udwatul Dunia, dan orang bukan Islam berada di Udwatul Qaswa, warrakbu, yakni kafilah Abu Sufyan asfala minkum, sebenarnya berada di sebalik kalian. Kalau Nabi pusing belakang tengok dekat sebalik bukit, Nabi pasti jumpa Abu Sufyan, kafilah dia, ambil harta, balik, khalas, tak jadi perang. Tapi Allah kata, Badar, ialah ketetapan kami. Kami nak perang tu jadi, kata Allah. Kami yang nak perang tu jadi kerana kami inginkan kemenangan ke atas kalian. Allah yang atur perang tu supaya jadi. Allah yang sengaja menjadikan Nabi tak jumpa Abu Sufyan. Allah yang sengaja menjadikan Nabi SAW tak terserempak dengan Abu Sufyan. Allah yang sengaja membawa 1,200 orang daripada Mekah untuk hadir ke Badar untuk berperang dengan orang Islam. Allah yang aturkan mawa'id. Temu janji peperangan itu diatur oleh siapa? Allah. Nabi buat kemah dekat mana? Dekat mana? Udwatul Dunia. Tuan-tuan, Udwatul Dunia pun sampai sekarang ada lagi. Bukit pasir tu, kawasan lapang tu. Kami kalau pergi dekat Udwatul Dunia, antara perkara yang kita akan buat apa? Kita akan buka kasut. Kita akan lari ke atas pasir tu. Sebab apa? Sebab masa Nabi sampai, Nabi buat kemah, hujan ranyang-ranyang turun. Hujan ranyang-ranyang turun. Suasana sedap, sejuk. Nabi kata dekat sahabat, bangun, segarkan diri kalian. Berlari. Nabi suruh sahabat jogging. Dekat mana? Dekat kawasan pasir tu. Kami pun pergi buka selipar jogging. Tapi kami pergi selalu sampai tengah hari. Masya Allah, jogging atas pasir, tuan-tuan. Allah. Hari tu kami pergi dah Maulana Mansur. Relax, dia berjalan, dia berdiri, dia tanam kaki dalam pasir. Kata, Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, kita nak ambil berkat daripada ahli Badar ni. Oh, Ustaz, berkat-berkat juga sakit ni. Tuan-tuan, cinta menghilangkan kepedihan dan kesakitan. Tak ingat dulu kekasih kita pernah ada kat sini, Allah, menghilangkan segala kegundahan, kesakitan, melainkan yang ada cinta dan kerinduan. Tuan-tuan, satu orang sahabat yang bernama Hubaib bin Munzir mai jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, bina kemah di sini wahyu Allah ke cadangan kepada Tuan? Nabi kata, aku cadangkan kita bina kemah di sini. Hubaib kata, ya Rasulullah, aku cadangkan kalau kita ke depan sikit. Kita bergerak ke depan sikit, di kawasan sana ada telaga-telaga. Aku cadangkan kita kuasai telaga-telaga tu agar memberi kelebihan lebih pada kita terhadap orang Quraisy. Nabi terima cadangan Hubaib bin Munzir. Maka Nabi pindah daripada orang Udwatul Dunia, Nabi pergi ke satu tempat yang berdekatan dengan medan perang. Kawasan tu banyak telaga. Di situ Nabi bina kemah. Maka tapak kemah tu hari ini dibina masjid. Masjid tu nama dia Masjid Arish. Dah setahun masjid tu renovate. 2 minggu lepas saya pergi, pun renovate lagi. Tak boleh masuk. Saya kata, lama betul renovate dia ni. Bukan bina baru, renovate, tuan-tuan. Kita nak masuk dalam tu, nak salat. Sebab apa? Di dalam tu ada ditanda tempat. Nabi SAW bersalat di sana. Sepanjang malam Nabi berdoa dengan tangisan, sehingga Abu Bakar Siddiq kata, ya Rasulullah, dah lah, Allah mesti dengar doa tu. Ya Rasulullah, cukuplah. Nabi doa dengan doa yang macam-macam. Nabi kata, wahai Allah, seandainya kau tak menangkan tentera ni, aku khawatir kau takkan disembah lagi atas muka bumi ni. Tuan-tuan, sepanjang malam Nabi doa. Semua sahabat nyenyak tidur. Nabi seorang yang tak tidur. Kita kalau tahu esok nak perang, malam ni boleh tidur kan? Oh, kalau kita tahu esok nak kena serang kan, malam ni tak ada siapa tidur kan? Sebab risau esok boleh jadi hari terakhir kita tengok muka bumi ni. Tuan-tuan bayangkan, ahli Badar tidur semua. Allah bagi kepada mereka sakinah, ketenangan, ketenteraman. Yang tak tidur Nabi seorang ya. Munajat, doa. Jibril turun, janjikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah janji menang. Lega, tuan-tuan. Di sebelah kafir, ada siapa dengan orang kafir? Iblis. Iblis telah menyerupai muka satu orang sahabat yang masa itu belum Islam lagi. Apa dia? Suraqah bin Malik. Iblis kata, jangan risau, aku bersama kamu. Aku janji kemenangan kepada kamu. Masya Allah.
Tuan-tuan, ternyata peperangan Badar berlaku. Bila perang berlaku, tuan-tuan, Allah Ta'ala telah hantar kepada Nabi. Ketika Nabi angkat tangan, Ya Allah, kemenangan yang kau janjikan kepada kami, Ya Allah, kemenangan yang kau janjikan kepada kami, Ya Allah. 313 orang sahabat tanpa senjata yang lengkap. Ada yang tak ada pedang. Uqasyah bin Mihsan tak ada pedang, tuan-tuan. Nabi ambil pelepah tamar, Nabi campak dekat dia. Dan kitab Al-Isabah diceritakan ketika mana Uqasyah bin Mihsan sambut saja pelepah tamar yang diberikan oleh Nabi tadi, yang dicampak oleh Nabi tadi, pedang tukar jadi pedang. Dan dia guna pedang tu dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan semua peperangan yang dia pergi dan dia ikut lepas tu. Mukjizat demi mukjizat zahir. Peperangan berlaku, Nabi doa, Ya Allah, kemenangan yang kau janjikan kepada kami. Allah turunkan 3,000 malaikat. Lengkap berkuda, berserban. Tuan-tuan, 3,000 malaikat turun. Tak selesai, Allah standby lagi 2,000. Tuan-tuan, berapa ramai tentera Quraisy? 1,000 orang ya. Asal yang datang berapa? 1,200 orang. 1,200 orang datang. Abu Sufyan pergi jumpa Abu Jahal. Bila dah lepas daripada Nabi, dia pergi jumpa Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, dah cukup, patah balik. Harta selamatlah. Abu Jahal kata, harta selamat, tapi aku tak nak orang Islam selamat. Ini hari kita akan hancurkan mereka. Abu Jahal kerah nak perang juga. Abu Sufyan ajak balik. Bila Abu Sufyan ajak balik, 200 orang ikut balik, tinggal 1,000 orang. 1,000 lawan dengan siapa? 313 para sahabat. Tuan-tuan, berapa para malaikat turun? 5,000 malaikat. 3,000 tambah 2,000. Allah Ta'ala boleh buat, tuan-tuan. Ingat tak Nabi Lut alaihissalam? Apa berlaku pada umat Nabi Lut? Cukup Jibril ya, tuan-tuan. Cukup Jibril. Hujung sayap, angkat telangkuk, habis semua. Satu kota, mati semua. Allah boleh buat tak pada tentera Quraisy macam tu di Badar? Boleh. Tapi Allah nak muliakan mereka. Allah nak beritahu, kalian berperang bukan hanya kalian ada dalam peperangan ni, tapi bersama dengan kalian ada Allah dan tentera-tentera Allah. 5,000 malaikat bersama kalian. Ada sahabat kata, kami angkat pelepah tamar, kami hayun. Pelepah tamar tu tak kena lagi. Musuh kepala putih dah. Keajaiban demi keajaiban berlaku dalam peperangan Badar, tuan-tuan. Pada bulan Ramadan, Nabi puasa tak? Nah, ini antara orang tanya soalan ni. Ini puasa tak dalam Badar? Tuan-tuan, bila Nabi sampai Irzabiah, Nabi minum. Maknanya Nabi buka puasa. Sahabat, bila tengok Nabi buka puasa, sahabat buka puasa. Sebahagian buka, sebahagian tak. Dan Nabi tak kata yang berbuka, yang tak berbuka supaya berbuka tak. Nabi cuma minum. Sahabat kalau berbuka, berbuka, tak berbuka tak apa. Sebab tu ada sahabat yang masih berpuasa dalam perang Badar. Siapa dia antara? Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua peperangan dalam bulan Ramadan dia puasa. Abu Ubaidah Al-Jarrah sikit pun tak terkesan. Begitu, dan Nabi pun tak kata apa. Nabi sayang Abu Ubaidah. Apa kata Nabi? Abu Ubaidah Al-Jarrah, likulli ummah amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap umat ada pemegang amanah dia. Pemegang amanah umat ni, kata Nabi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Begitu hebat orang dia. Dalam perang Badar, tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia ni antara pemain pedang yang cukup hebat. Ramai orang kalau berdepan dengan dia akan lari, tak jadi perang. Sebab tahu lawan Abu Ubaidah hantar nyawa. Ramai orang tak mau berlawan dengan Abu Ubaidah. Tapi kata Abu Ubaidah dalam perang Badar, ada satu orang lelaki. Aku ke kanan, dia ke kanan. Aku mengelak daripada dia. Aku ke kiri, dia ke kiri. Aku ke depan, dia ke depan. Aku ke belakang, dia ke belakang. Akhirnya aku terpaksa angkat pedang aku, kata Abu Ubaidah. Aku tebas dia, jatuh, mati dia. Tuan-tuan tahu tak siapa? Al-Jarrah, bapak dia sendiri. Dia terpaksa tebas bapak dia sendiri. Tuan-tuan tahu tak? Inilah harga Islam. Mahal agama ni. Sehingga sahabat terpaksa tebas ahli keluarga dia sendiri. Sayyidina Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Siapa dia? Ni Utbah bin Rabi'ah saya sebut tadi. Yang pemilik kebun anggur kata ayah tu. Dia bila perang Badar ni bermula dengan duel 3 lawan 3. 3 orang yang keluar wakil tentera musyrikin, siapa dia? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. 3 orang. Mereka keluar. Mana wakil daripada tentera Islam? 3 orang daripada Ansar keluar. Utbah kata, kalian siapa? Kami tak kenal. Kalian orang Ansar, kalian orang Madinah, kami hormati kalian. Kami nak daripada kami sendiri. Mana orang Quraisy? Maka Nabi kata sebenarnya, Hamzah keluar, pakcik Nabi. Ali keluar, sepupu Nabi. Ubaidah bin Harith keluar, siapa dia? Sepupu Nabi. 2 orang sepupu Nabi, seorang pakcik Nabi. Tuan-tuan, peperangan berlaku 3 lawan 3. Hamzah bunuh lawan dia, Sayyidina Ali bunuh lawan dia. Ubaidah bin Harith dicederakan oleh Utbah bin Rabi'ah. Dia tebas kaki, tuan-tuan, darah keluar memancut. Datang Sayyidina Hamzah, tebas Utbah, mati syahid, mati Utbah. Tuan-tuan, mati Utbah.
Tuan-tuan bayangkan, Utbah bin Rabi'ah ada anak yang masuk Islam. Dan anak tu ada dalam perangan dalam pihak Nabi, pihak Islam. Siapa dia? Abu Hudzaifah bin Utbah. Abu Hudzaifah bila tengok bapak dia keluar, pakcik dia keluar, adik dia keluar, dia jadi Allahu Akbar. Kalian ni, aku sayang yang hampir hidayat masuk pada kalian. Macam mana kalian boleh dulu? Allah. Abu Hudzaifah risaukan keselamatan bapak dia, pakcik dia, adik dia. Ternyata 3 orang ahli keluarga dia akan berdepan dengan 3 orang ahli keluarga Nabi. Tuan-tuan, kalau kita macam mana? Nak sokong ahli keluarga kita ke nak sokong ahli keluarga Nabi? Tuan-tuan, dahsyat ujian yang Allah bagi kepada para sahabat. Kita orang Kedah, kita duduk kat Selangor, stadium Kedah lawan Selangor, nak sokong siapa? Jam tu. Kawan-kawan semua pakai merah kuning, tuan-tuan. Kita kata kita pergi masuk, kita mesti hijau kuning, tuan-tuan. Hijau kuning Kedah pantang kalah walau sakit jatuh dan rebah. Tuan-tuan, lawan bola kalah Kedah, Allahu Akbar. Aku Selangor. Oh. Dari Selangor terus. Tuan-tuan, ni bola boleh lah, tuan-tuan. Ini cerita Badar ni, tuan-tuan. Nabi beritahu apa? La tu'min ahadukum hatta akun ahabba ilaih min walidihi wa walidihi minan nasi ajma'in. Tak sempurna, kata Nabi, iman satu orang seandainya aku tidak dicintai oleh dia lebih daripada bapak-bapak dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada seluruh manusia di kalangan dia. Allah. Macam mana dengan Abu Hudzaifah? Bapak dia, pakcik dia, adik dia berperang dengan pakcik Nabi, sepupu Nabi. Allah, akhirnya dia melihat di depan mata dia seorang-seorang ahli keluarga ditebas oleh semua ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sedih dia, mengalir air mata. Di saat para sahabat melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tuan-tuan, pelan dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana kematian bapak dia menyedihkan. Mati bapak dia dalam kafir, neraka sampai bila-bila, tuan-tuan. Ini harga peperangan Badar. Orang Islam dimenangkan oleh Allah. Orang kafir bila melihat Suraqah bin Malik patah balik, iblis tadi patah balik, berlalu melintasi siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal tanya, wahai Suraqah, kau nak pergi mana ni? Kau janji pada kami menang. Suraqah kata apa? Iblis kata apa? Aku nampak apa yang kalian tak nampak. Iblis nampak apa? Iblis nampak malaikat turun. Orang Quraisy tak nampak. Iblis lari dulu. Apa dia dekat Abu Jahal? Abu Jahal mati. Dibunuh oleh siapa? Budak-budak, tuan-tuan. Ada 3 orang budak, Mu'az. 3 orang majmuk Abdul Rahman bin Auf. Wahai pakcik, Abu Jahal mana Abu Jahal? Abdul Rahman heran. 3 orang budak tanya Abu Jahal. Abu Jahal, kenapa Abu Jahal? Kami dengar pakcik dia menyusahkan Nabi SAW kat Mekah. Tunjukkan kami mana Abu Jahal. Kata Abdul Rahman, aku cari Abu Jahal. Aku nampak Abu Jahal. Aku kata kat budak-budak ni, nampak tak yang dia jaga ketat tu? Tu Abu Jahal. Tuan-tuan, kata Abdul Rahman, tak lama aku nampak 3 budak ni dekat Abu Jahal. Mereka selinap masuk dan mereka telah cederakan kuda Abu Jahal. Abu Jahal jatuh. Mereka telah serang Abu Jahal. Sehingga salah seorang pada mereka dibunuh oleh Ikramah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Abu Jahal nyawa-nyawa ikan, hampir mati. Datang siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang, pijak dada Abu Jahal. Dengan pedang diangkat. Wahai Abu Jahal, apa yang kamu nampak pada hari ini? Apakah kemenangan ke atas orang Islam? Tuan-tuan, dibunuh Abu Jahal. Siapa bunuh Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hak kita cerita mula-mula tadi. Dan mati Abu Jahal. Mati Umayyah bin Khalaf. Mati Utbah bin Rabi'ah. Mati Syaibah bin Rabi'ah. Tuan-tuan, yang mati dalam perang Badar orang kafir 70 orang. Yang ditawan orang kafir 70 orang. Yang syahid dan tentera Islam berapa orang? Mula-mula 13 orang. Mula-mula 13 orang. Semua ditanamkan di Badar. Pakcik, minta maaf, sepupu Nabi tadi, nama apa? Ubaidah bin Harith. Ubaidah bin Harith cedera parah. Kaki dia tak pergi berdarah. Nabi kata, wahai Ubaidah, balik dulu. Kami nak selesaikan hal Badar. Ubaidah balik. Dalam perjalanan balik, 28 km daripada Badar, Wadi Zafiran. Di situ, dia telah gugur dan syahid. Dan dia ialah sahabat yang ke-14 menjadi syuhada Badar. Tapi ditanam di mana? Di Wadi Zafiran. On the way nak balik ke Mekah. Nabi balik daripada Badar, Nabi singgah situ, Nabi salat. Lepas Nabi angkat kepala Nabi daripada sujud, keluar air daripada dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ni telaga tu ada lagi, air tu pun ada lagi. Itulah telaga Zafiran, berdekatan dengan makamnya Ubaidah bin Haris, sepupu Nabi. Dan antara sahabat yang kita boleh pergi dekat, duduk depan kubur dia betul-betul. Siapa dia? Ubaidah bin Haris di Wadi Zafiran. Tuan-tuan, kalau pergi Badar, singgahlah ziarah sahabat ni.
off-road sikit lah, dalam 1 kilometer saja daripada jalan besar. Tuan-tuan, kemenangan untuk para sahabat. Nabi beritahu apa? Ahli Badar, Allah ampunkan dosa mereka sebelum selepas. Bukan makna mereka ini maksum, tapi kalau mereka terbuat dosa, maka Allah akan jadikan mereka cepat-cepat diberikan taufik untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan ahli Badar. Semoga Allah bagi semangat Badar kepada kita dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Semoga Allah telah hadirkan kebaikan daripada peristiwa Badar untuk kita makin bersemangat untuk mentaati Allah, untuk kita menjadi salah seorang daripada manusia, orang yang akan bawa agama, majukan agama di zaman kita, insya-Allah. Moga Allah Taala terima. Saya minta maaf, tuan-tuan, drag masa lebih panjang. Ingat tadi 40 minit ya, jadi sejam lebih pula. Saya minta maaf, tuan-tuan sekalian. Cerita Badar ni panjang, tuan-tuan. Ni banyak potong tadi tu. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terima dan mudahkan, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Kita doa sikit, moga amin kepada tuan-tuan sekalian. Pada tengah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat, ya Allah. Tangan kami yang kami angkat ke langit ini berlumuran dengan dosa, ya Allah. Kalau Kau zahirkan dosa-dosa kami, pasti timur dan barat ke hitam dengan dosa ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Selamatkan kami daripada azab pedih api neraka Engkau, ya Allah. Kerana kekufuran dan keingkaran kadang-kadang kami, ya Allah. Ke atas kelemahan nafsu kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ampunkan dosa kami, mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, orang Islam seluruh dunia, ya Allah. Ada yang Ramadan berlalu daripada kehidupan mereka dengan zina, ya Allah. Ada yang bulan Ramadan mereka sibuk dengan arak judi, ya Allah. Ada yang bulan Ramadan sibuk dengan maksiat dan dosa, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Bagi taufik untuk setiap orang Islam taubat pada Engkau, ya Allah. Jadikan Ramadan sebagai sebuah bulan yang pengakhiran yang akhir, yang Kau telah bersihkan kami dari segala dosa-dosa kami, ya Allah. Tolong, ya Allah. Jadikan Ramadan kali ini paling baik untuk kami, sehingga Kau tingkatkan amal kami, Kau hadiahkan takwa pada kami, yang menjadi asbab Kau selesaikan seluruh masalah dunia dan akhirat kami. Kami tak pandai, ya Allah. Kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Kau Tuhan kami, ya Allah. Wahai Allah, apa Nabi SAW minta dalam doa Nabi, hidayat untuk manusia datang pada ketaatan pada Engkau, pada perintah Engkau, pada sujud pada Engkau. Itu yang kami minta, wahai Allah. Apa Nabi SAW minta? Jauh peperangan, wabak penyakit, perceraian, permusuhan, kebencian. Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Kami tak pandai nak doa, ya Allah. Kami tak pandai nak doa. Tolong terima doa kami, ya Allah. Di kalangan kami mungkin ada yang dekat dengan Kau, ya Allah. Dia sebab beliau Kau terimalah seluruh daripada doa-doa kami, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ahli keluarga kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.